Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ada yang mengatakan esok, pukul 12 esok lah, Dr. Sam Samsuri akan angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Kerajaan baru, kerajaan rakyat melangkaui politik tempatan. Masanya akan tiba. Masanya akan tiba, insya-Allah. Bukan ni saja, saya try cari tweet dia ni, tapi tak jumpa yang tweet. Dia kata esok akan menangislah geng-geng Walanon, dia kata, kerana Anwar akan tumbang. Dr. Sam akan angkat sumpah menjadi Perdana Menteri di istana. Saya rasa istana budaya kot. Tuan-tuan, kenapa keluar balik cerita ni? Kenapa keluar balik cerita ni? Dia sebenarnya, saya nak cerita lah, saya nak bagi tahu. Ini bukan untuk, dia tahu takkan tukar kerajaan ni pun. Dia keluar dalam satu posting di PAS punya tempat yang dia kata apa? Bahawa esok kerajaan akan tumbang kerana GPS dan GRS akan menyokong kerajaan ini. Saya nak bagi tahu, kalau GPS dan GRS nak sokong kerajaan ni pun masih tak cukup majoriti. PH campur UMNO 112. Campur 5, tolaklah semua 5 tu semua sokong. 112 tuan-tuan. 112 PH campur UMNO 112. Still majority. Kenapa GRS dan juga GPS nak, orang kata apa, ialah nak pergi tarik sokongan untuk jadi pembangkang? Why? Atas alasan apa? The last people yang akan tarik sokongan untuk jadi pembangkang adalah GPS dengan GRS. Dah bagus aku jadi kerajaan, buat apa aku nak tarik sokongan? Tapi sebenarnya kenapa? Ini saya nak cerita. Sebenarnya ini adalah satu amaran dan juga satu signal kepada Bersatu. Ini bukan kepada kerajaan ini, kepada Bersatu. Bahawa kandidat yang kami nak menjadi Perdana Menteri sebenarnya adalah siapa? Dr. Sam. Tetapi bukan Bersatu je tuan-tuan. Kepada siapa? UMNO. Jadi kalau tuan-tuan tengok posting semua menyentuh tentang Dr. Sam nak jadi Perdana Menteri. Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri sebelum PRU16 jika berjaya. Ciri calon PM masa hadapan dan sebagainya, tentang trio Dr. Sam punya personality baik, layak jadi calon Perdana Menteri. Kenapa berita-berita ni keluar tuan-tuan? Mereka percaya, okay, saya mula macam ni lah. Mereka percaya bahawa hakikatnya Zahid tak bertahan lama. Okay, saya buka cerita malam ni. Saya nak tuan-tuan share dahulu. Zahid tak bertahan lama. Dia daripada, ini cerita dia, bukan cerita saya, ini cerita dia orang. Kesihatan dia sekarang ini semakin teruk. Cerita dia, bukan cerita saya cerita je. Kesihatan dia, Zahid, semakin teruk. The next in line siapa tuan-tuan? Kalau Zahid turun sebagai presiden, the next in line adalah Tok Mat. Tetapi kita ingat, di bawah naib itu siapa? Siapa yang Tim Hishamuddin? Saya tak nak dedahkan yang bab Tim Hishamuddin siapa dalam UMNO tu lah, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Bila naik Tok Mat, dia tak ada kekuatan itu. Ini cerita orang, dia orang, bukan cerita saya cerita dia orang. Saya ceritakan balik. Dia tak ada kekuatan. Jadi naib yang pro kepada geng PN ini yang akan kontrol dia. Dan akan ada desakan supaya Tok Mat turun dan naib ni akan jadi pemangku presiden. Sebaik saja naib itu menjadi pemangku presiden, KJ akan dibawa balik, Hishamuddin akan di-reinstate, Hisham Jalil akan masuk balik, Syahril akan masuk balik, Syahrir yang keluar sekejap tu akan masuk balik. UMNO akan berada sebagaimana zaman Perikatan Nasional, tetapi lebih kuat tanpa Zahid Hamidi, tanpa tim dia. Ahmad Maslan semua akan out. Ni semua geng Fuad Zakarshi semua akan out ni. Khalid Nordin semua out. Ni semua orang-orang Zahid. So naik saja mereka, UMNO akan tarik sokongan, pergi sokong siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Di sini timbul menarik. Dia akan kata UMNO 30 kerusi atau kurang.
Tetapi yang paling banyak kursi Perikatan Nasional. Yang 5 tu akan lompat balik, jangan risaulah, dia kata. Perikatan Nasional paling ramai. Tetapi dalam Perikatan Nasional yang paling banyak kursi siapa? PAS. Since PAS paling banyak kursi, maka selayaknya the next Prime Minister siapa, tuan-tuan? Orang daripada PAS lah. Siapa? So dia tolak Dr. Sam. Kenapa tak tolak Haji Hadi? Haji Hadi pun ada masalah kesihatan yang kronik. Haji Hadi pun ada masalah kesihatan yang kronik. So Haji Hadi tak boleh. Tetapi Haji Hadi akan diangkat sebagai the Mushidul Am. Dia akan jadi the, apa orang kata, the spiritual leaders. Okeylah, angkatlah dia. Letaklah mana-mana jawatan sekalipun. Dan dia pun tak kisah. Yang penting PAS sekarang yang berkuasa. Sebab itu, bila Kemaman tempoh hari, kenapa dia tolak Dr. Sam? Sebab dia orang tahu, tuan-tuan, bila PAS nak naik jadi Perdana Menteri, dia akan dapat tentangan yang paling kuat daripada siapa? GPS, GRS. Kenapa? GPS dan GRS sangat allergic dengan PAS. Orang Sabah Sarawak ni, kami ni, sangat allergic dengan PAS. Kenapa? PAS adalah ekstrim agama. Even orang Melayu macam saya ni pun, kami memang allergic dengan PAS. Bagi kami, PAS terlalu ekstrim untuk membawa agama yang sebenar. Jangan kata orang bukan Islam. Orang bukan Islam lagi reject. Majoriti kepimpinan di dalam GPS dan GRS adalah orang bukan Melayu. Walaupun dia Islam, tetapi bukan Melayu. Ada yang Islam, tetapi bukan Melayu. Kita kena ingat tu. Melayu apa kerat je. Yang lain, Islam, tetapi bukan Melayu. So, bila dilihat demikian, kalau ditolak orang PAS yang berimage ustaz dan ulama ni, dia orang tahu akan tolak. So, dia tolak Dr. Sam. Dia cerita Dr. Sam ni profesional. Memang, Dr. Sam ni bukan ulama. Dia adalah profesional. I think dia ada PhD dalam aerospace or something like that. Janganlah sampai dia PhD lah. Dalam bukan agama, dalam bidang sains. So, dia nak tolak ni. Because the plan is, jatuh saja kerajaan, kena lantik Perdana Menteri. Soalan dia, siapa Perdana Menteri? Tempoh hari kita tanya. Bersatu dah nak tolak dah. Siapa? Dia nak letak ke depan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata dia tak nak. Sebab itu dia kata dia tak nak bertanding presiden. And then bila dia toleh balik, dia kata kita tak ada calon selain daripada presiden, daripada Bersatu. Kita tak boleh tolak Hamzah Zainuddin. Dia ada kes menantu dia. Dia ada kes lagi yang akan terpadat selepas ini. So siapa kita nak kena tolak ni? So kita kena tolak Muhyiddin Yassin. PAS on the other hand, dia kata tak boleh. Kita pun kena ada calon. Sebab daripada kalangan parti yang paling besar menang adalah kita. Macam mana kita menang besar dalam Perikatan Nasional, tiba-tiba kita tak boleh jadi Perdana Menteri? So kita tak boleh letak image. Sebab apa? Kalau image diletakkan, contohnya letak Hadi Awang, dia letak Dusuki tak boleh lah kan? Dia tak, asyik dia tak tanding kan? Dia letaklah mana-mana image Ustaz Ali, Tuan Ibrahim, Tuan Man ke? Memang kena gelak dah dengan orang Sabah Sarawak. Tuan Ibrahim, Tuan Man ni jadi muka jadi Perdana Menteri. Jadi Menteri Alam Sekitar pun ke laut, nak jadi Perdana Menteri. So dia nak tonjolkan PAS ni sebagai profesional. So dia tunjukkan Dr. Sam ke depan. Tapi di belakang Dr. Sam tu sebenarnya still orang-orang yang dijaga. Geng-geng yang sama je. So you see, tuan-tuan, ini permainan mereka sekarang ni. Bila sudah kata cukup jumlah, dia kena namakan calon Perdana Menteri. Dan calon Perdana Menteri yang dia nak propose adalah this guy. Tetapi isu dia, kenapa dia kena buat esok? Kenapa dia buat esok, tuan-tuan? Kenapa esok? Kerana pada 31 hari bulan Januari 2024, yang di-Pertuan Agong yang baru adalah insya-Allah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar akan dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. Kenapa esok is? Dia macam ni lah, tuan-tuan. Ini kemungkinan lah. Esok, bukanlah esok dalam minggu ni, esok minggu depan cuti dah. Tahun baru mungkin yang di-Pertuan Agong akan ambil cuti. Sebelum nak serahkan balik tugas, mungkin akan ambil cuti. Ujung tahun sehingga awal tahun hadapan akan ambil cuti. So, tempoh yang diorang ada sebelum yang di-Pertuan Agong baru ada, tempoh ni lah. Nak kena tukar cepat ni. Kan? Nak kena tukar cepat.
Tuan-tuan, geng-geng Pasik ni, geng-geng Pasik, mereka akan cuba untuk gulingkan kerajaan sebagaimana saya dedahkan tentang kenyataan MP Bukit Kantang. InsyaAllah kita akan kekalkan kerajaan ini, kita akan kekalkan kerajaan perpaduan. Kita mahu kestabilan, dan kestabilan ini yang akan membawa negara yang lebih baik, dan kita berada di landasan yang benar, insyaAllah. Baik, sekian saja daripada saya.